Ahzab ni turun di Madinah. Maka bila ayat Quran turun di Madinah, surah-surah yang turun di Madinah, kafir-kafir yang ada di sini ialah berbagai jenis. Iaitu kafir pertama, kafir musyrikin ada di Madinah. Lepas tu kafir Yahudi dan Nasrani, serta munafikin. Mana empat orang kumpulan yang kufur pada Allah ada di Madinah. Iaitu ghairil maghdubi alaihim, iaitu ghairil maghdubi alaihim, surah Fatihah, bukan jalan orang yang Tuhan marah, iaitu Yahudi dan musyrikin. Waladhdallin, bukan golongan orang yang sesat, iaitu Kristian dan munafik. Kristian dan munafik. Baik, surah Al-Ahzab ni mukaddimah dia, mukaddimah surah. Dia ada 7 perintah kepada kita, 7 perintah kepada umat Islam. Ada dalam surah ni, ada 7 perintah. Jadi surah ni bukan boleh nak ajar orang cepat pasal dia hukum hakam. 7 perintah diberi kepada kita. 5 perintah dikhususkan kepada Nabi. 5 perintah dikhususkan pada Nabi. 2 perintah dikhususkan kepada isteri Nabi. 2 perintah kepada ibni dia. Jadi, semua sekali ada 14 perintah dalam surah ni. Kepada kita 7, kepada Nabi 5, kepada isteri Nabi 2. Di mana rujukan pada itu ialah semua sekali itu merujuk bahawasanya perintah ini kena ikuti belaka. Perintah pada Nabi mana perintah pada pemimpin lah. Perintah pada isteri itu, isteri Nabi itu perintah kepada isteri-isteri pemerintah. Dia gitu dah. Jadi nak beritahu apa maksud ni, iaitu nak beritahu dalam daripada perintah banyak-banyak ni ialah bila resam tu sudah jadi cara hidup. Mula-mula bid'ah. Apa mula-mula tambahlah bid'ah lah. Bid'ah tu lama-lama jadi resam, jadi budaya, sudah jadi adat resam. Adat resam tu payah nak tukar. Seperti mana kita sekarang ni, kalau solat tu tak sapu muka tu macam tak sah solat. Dia sudah jadi resam. Sudah zikir, sudah solat tu sudah jadi tak baca kuat astagfirullah tu dengan speaker tu oleh Pak Imam dan sebagainya tu, jadi macam tak betul jadi. Jadi macam tak sudah ya. Jadi gitu. Dia sudah jadi resam. Resam ni lah masalah. Jadi bila resam sudah jadi cara hidup, maka nak ubah tu payah. Maka nak ubah tu kena semua lapisan masyarakat buat. Tak boleh setakat guru saja, tak boleh. Semua lapisan masyarakat kena patuh baru boleh jadi. Seterusnya ialah tujuan nak supaya ambil tanggungjawab belaka ialah supaya dinaikkan syiar Islam terbalik dan membatalkan adat-adat resam-resam yang melanggar syariat lah, yang tidak ada dalam syariat. Bila dibuat gitu, maka syiar Islam tu akan naik. Bid'ah ni ialah satu perkara yang menutup kebenaran sunnah. Bid'ah ni macam apa, sunnah ni macam kita kata macam rupuk gitu, atau macam pokok warna lain. Dia benih, dia keluar gitu. Bid'ah ni ialah kita ambil satu zinc kayu, kalau kita letak tu, kita letak atas tu, kita letak atas pokok tu, atas pokok yang baru tumbuh tu, maka pokok tu tidak boleh tumbuh. Tak boleh tumbuh. Selagi bid'ah tak buang, sunnah tak naik. Mudah ya dia. Sunnah tidak akan naik selagi bid'ah tak keluar, tak buang. Ingat tu. Bid'ah ni lah yang perlu dipecah, dibuang semua sekali. Baik, seterusnya ialah dalam surah ni ada cerita
mana-mana isteri kepada anak angkat. Mana-mana isteri pada anak angkat, musyrikin Mekah dulu anggap dia macam anak dia jugalah. Anak angkat tu macam anak dia. Dan isteri anak angkat tu macam anak dia jugalah. Dia gitu. Sedangkan anak angkat tu bukan anak dia. Dan isteri anak angkat tu sah kahwin dengan dia, dengan bapa angkat. Jadi dalam surah ni ada berkenaan hukum berkenaan dengan anak angkat. Tidak boleh kita nak bankan bapa angkat. Anak angkat tidak boleh dibankan kepada bapa angkat dia. Anak angkat tidak boleh dibankan dengan bapa angkat dia. Iaitu daripada hadis Nabi SAW, orang yang terubah bin kepada bapa dia tu, bin kepada bin, daripada bin bapa angkat kepada bin bapa dia yang sebenar, maka orang tu tak bawa syurga. Nabi kata hadis sahih. Mana siapa-siapa yang memberikan anak angkat dia kepada nama dia, maka dia kena tukar pasal hukumnya haram. Sebab masalah besarnya ialah dia melibatkan pesaka dan macam banyak perkara lagi. Banyak perkara yang melibat. Kalau dia redha, kufur, murtad. Dia kata tak apa, sudah murtad. Kalau dia tahu dia dosa ya. Tapi kalau dia kata tak apa, tak apa tu murtad pula. Anak angkat pun jadi murtad, dia main-main. Sebab masalah besarnya ialah tentang pesaka. Anak angkat tidak boleh memiliki pesaka, tetapi boleh diberi wasiat. Gitu. Lepas tu adalah banyak perkara lah bila dia adik-beradik angkat. Dia anak angkat tu maknanya dia dengan adik-beradik perempuan, adik-beradik angkat dia yang perempuan, lelaki perempuan tu jadi macam tak ada muhrim lah. Payahlah nak faham. Banyak perkara lah. Habis itu kita ni cerita tentang dia tu akan diurai lepas pada ni lah. Jadi daripada ramai-ramai itu ada kes satu orang tu zihar isteri dia. Tahu zihar? Tak tahu. Zihar ni ialah suatu perkataan yang mereka kata, orang musyrik Mekah kata. Dia kata punggul kamu ni seperti punggul mak aku. Dia tengok tu, punggul kamu macam punggul mak aku. Bermakna seperti mana aku tak boleh setubuh dengan mak aku tidak boleh setubuh dengan kamu. Dia tidak cerai tu. Tapi dia kata tu macam dari musyrik Mekah dulu dia jatuh talak lah. Tapi tidak cerai. Gitu. Dan dia ada undang-undang dia kena taubat, kena bebas hamba abdi dan macam-macam lah. Adalah syarat-syarat dia. Akan kita urai pada ini. Satu lagi ialah satu orang nama Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi. Masa Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, Zaid bin Harithah ni adalah hamba abdi kepada Siti Khadijah. Bila kahwin dia hadiahkan kepada Nabi, maka Nabi bebaskan dia dengan buat dia sebagai anak angkat. Jadi orang Mekah, orang musyrik itu panggil Zaid bin Muhammad. Orang panggil Zaid itu Zaid bin Muhammad pasal dia buat anak angkat. Zaid ni sendiri pula anak orang bangsawan daripada Yaman. Dia ni main-main di kampung dulu, buat macam mana, tangkap ke orang dan dijual sebagai hamba abdi. Dia bukan hamba abdi dia dicolek lah, kalau kita dicolek, dan dijual sebagai hamba abdi. Dia. Dan Zaid ni pula bila dia memeluk Islam, jadi selepas pada ayat Quran turun, maka Nabi tukar nama Zaid bin Harithah lah.
nama ayah dia. Dan bapak dia mari cari jumpa Zaid ni di Madinah. Lalu Nabi tanya, kamu nak balik ke keluarga kamu? Tak apa, tak ada masalah lah. Jadi Zaid kata tak, dia nak duduk dengan Nabi gitu. Keluarga dia orang Yaman, dia orang Yaman lah. Jadi jumpalah adik-adik dia apa semua. Kemudian Zaid ni dikahwinkan oleh Nabi kepada sepupu dia, orang Quraisy, nama Zainab bin Jahsy. Zainab Jahsy, sepupu Nabi. Tapi dia kahwin tu tak serasi dua ni. Jadi dia Zainab tak suka lah ke Zaid, walaupun bukan negeri kan, tapi kira buat di ke wallahu alam lah, saya pun tak ada komen banyak ni cerita dia ni. Jadi akhirnya cerai lah dua ni. Nabi larang jangan cerai, tapi cerai jugalah. Bila bercerai, Allah Ta'ala turun wahyu, Allah Ta'ala kahwinkan Nabi dan Zainab lepas habis ada. Jadi ini adalah satu cerita pelik lah. Maksudnya tidak ada mas kahwin, tidak ada akad nikah, tidak ada apa, dikahwinkan oleh Allah Ta'ala daripada Quran. Maka bisinglah seluruh jahiliah Mekah, orang musyrik Mekah, kerana Nabi telah kahwin dengan isteri anak angkat, isteri pula situ. Jadi pecah ada resam. Jadi perintah kepada isteri Nabi supaya taat pada hukum. Allah Ta'ala keluar tu mari perintah supaya taat pada hukum. Mana yang pertama sekali isteri Nabi kena taat dulu. Nak ikut lah, nak percaya, kena reda lah gitu lah. Lagi dalam surah ni adalah berkenaan dengan peperangan Ahzab. Ahzab ni ialah satu peperangan yang dari segi hukum adatnya mustahil Nabi ni akan menang. Dari segi hukum adat ni Nabi ni mustahil akan menang. Iaitu musyrikinnya campur semua sekali dengan munafik, musyrikin Mekah campur dengan musyrikin, campur dengan munafik Madinah, campur dengan Yahudi Bani Quraizah. Jumlahnya lebih daripada penduduk Madinah itu sendiri, iaitu lebih kurang 12,000 orang semua sekali, lebih kurang 12,000 tentera bersekutu dipanggil, tentera yang berkumpul daripada banyak grup. Macam sekarang ni kan, maknanya NATO lah, NATO ke apa begitulah, tentera bersekutu ya, untuk memerangi Nabi. Jadi nabinya berjumlah, tentera Nabi berjumlah 1,000 orang, musyrikin Mekah berjumlah 12,000. Okey. Selain daripada itu, cerita-cerita yang ada daripada sini akan memberitahu bila Allah Ta'ala nak turun, maka Allah Ta'ala akan turun dengan, boleh dia turun dengan begitu pun boleh, ataupun dia turun ribut ke, ataupun hujan batu ke, ataupun tentera malaikat. Okay. Habis mukadimah. Kita mula surah Al-Ahzab. Ya ayuhan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan Nabi. Ayat ni pertama sekali perintah pada Nabi. Ini perintah pertama pada Nabi. Tadi itu perintah pertama. Ya, ada 3 perintah ni semua ni, 3 jenis. Satu perintah pada Nabi, satu perintah pada kita, satu lagi perintah pada isteri Nabi. Ini perintah pada Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Tak sebut nama ni, dia tak kata Muhammad ni. Tapi dia bawa pakat ni. Ayat-ayat lain pakat tahu. Hamba dia kata. Ya ayuhan Nabi, ittaqillah
takutlah kamu pada Allah, iaitu taatilah hukum Allah. Taatilah hukum. Nah, taati perintah pada Nabi. Mana dalam setiap urusan, kena taat ikut perintah Allah. Begitu maknanya, walaupun kita ni bukan Nabi, tapi kita pun itu juga lah. Kita diperintah supaya taat pada Allah dalam setiap urusan. Setiap urusan ikut perintah. Ikut perintah. Macam mana yang diperintah, lagu itulah kita buat. Nah, yang antara yang perintah ialah tidak ada Nabi baca hadis kepada musyrik Mekah. Nabi tidak baca hadis Nabi kepada musyrik Mekah. Iaitu Nabi tidak baca hadis dia kepada Abu Jahal atau Abu Lahab ke. Maka kerana mereka tu orang yang buat syirik pada Allah, akidah rusak. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tabligh pada siapa-siapa, bila kita tengok akidah dia rusak, bila dia buat bid'ah ni, akidah tak ada rusak sikit. Bila dia ada buat syirik, buat tawasul, buat tahlil, dia buat tahlil tu akidah rusak dah. Mudah ya. Iaitu tawasul, dalam tu ada tawasul. Yang kedua, dia kata boleh hantar pahala, lawan ayat Quran. Mana akidah dia rusak. Bila akidah rusak, tak boleh baca hadis. Ittaqullah, takut pada Allah, ikut dalam semua urusan ni, ikut cara Nabi, cara perintah Allah Ta'ala ajar, iaitu baca ayat Quran kepada orang yang ahli bid'ah. Jangan baca hadis. Hadis ni kita baca kepada orang beriman, dan dia terima tauhid ni, barulah kita baca hadis ke dia. Nah, baru betul. Itu cerita Nabi tak ajar. Memang Nabi tak ajar pasal bid'ah tu langgar perintah dah. Langgar ayat Quran kan. Ada orang tanya dalam dulu tu, jadi ada ke bid'ah yang tak langgar ayat Quran? Payah nak kata tak langgar ni, pasal Nabi tak buat tu, maknanya benda tu langgar perintah lah tu, yang Nabi tak buat tu. Bid'ah maknanya Nabi tak buat kan. Gitu. Allahu Akbar. Nah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan jangan sekali-kali kamu ikut cara adat resam apa saja orang-orang yang engkar pada tauhid, wal munafiqin, dan juga orang-orang munafik. Orang munafik ni orang yang tak percaya kepada Islam. Orang munafik ni dia tak percaya pada Islam. Dia boleh jadi sembahyang, puasa apa semua, tapi tak percaya, pura-pura ya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap bid'ah yang manusia tu buat, terhadap syirik-syirik yang manusia buat tu, alima, maha mengetahui segala sesuatu. Segala hak dia adalah hati dia buat syirik, dia buat bid'ah tu, Allah Ta'ala tahu hati dia tu, kenapa dia buat bid'ah tu. Hakima, amat bijaksana, menetapkan hukum supaya boleh basmi bid'ah ni. Hukum yang kedua kepada Nabi dan juga kepada kita lah ni. Nabi kita bersama ni perintah pada Nabi, perintah pada kita lah. Wattabi' ma yuha ilaika. Inilah ayat Quran yang perintah pada kita tidak boleh buat bid'ah. Ni ayat ni. Allah dia kata tak ada dalil mengatakan tak boleh buat bid'ah. Lah, awak tak belajar tafsir Quran ni, sedap mulut dia kata. Kalau dulu masa saya dulu tu, dalam masa jahiliah dulu, kita ambil cili tu, penyek mulut. Cili api tu, cili buruk tu, penyek mulut. Tapi tidak gitu lah ni. Gatal mulut dia. Wattabi' ma yuha ilaika, dan ikutilah saja. Ikut saja. Maknanya jangan tambah, jangan apa. Bila tambah tu bid'ah dah lah. Ikut sajalah ma yuha ilaika, apa yang diwahyu pada kamu. Agama ni mesti wahyu. Tidak boleh agama ni rasanya gini. Ni tak kalah tu betul masuk neraka. Tu tak betul. Agama ni mesti wahyu. Iaitu pertama sekali wahyu daripada Quran, satu lagi wahyu pada Nabi, iaitu apa yang Nabi kata dalam hadis.
Dia ada dua, ada tiga perkara yang Nabi buat dalam hadis dia tu kan. Pertama dia kata begini hadis Nabi berkata. Satu lagi hadis Nabi buat. Satu lagi sahabat buat, Nabi tak tegur. Dia kata dalam zaman Nabi sahabat buat bid'ah pun tak apa, ada Nabi tak tegur. Kita buat bid'ah pun Nabi tak tegur. Ada Nabi mati dia. Astaghfirullahaladzim ya Rabbal alamin. Ujung dia nakal sungguh. Aduh. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika. Ikutlah saja apa yang diwahyu kepada kamu oleh Tuhan kamu. Kalau dia kata apa wahyu kepada kamu, kita tahu dah Tuhan yang wahyunya. Tapi Tuhan tidak berhenti sekatu. Min rabbika, daripada Tuhan kamu. Tak ada wahyu daripada setan ke apa, kau tak mahu. Dia nak wahyu daripada Tuhan kamu. Nah? Ayat lain, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Mana jangan kamu ikuti bid'ah-bid'ah mereka buat. Gitu lah. Surah Hamid surah ayat 14. Itu. Nah. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika, dan ikutilah saja apa yang diwahyu kepada kamu oleh Tuhan kamu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Taala terhadap apa yang kamu lakukan tu Maha melihat, Maha mengetahui dengan telitinya. Apabila ni perintah yang ketiga. Ayat ni perintah yang ketiga. Iaitu bila dah usaha, bila kita sudah buat usaha dalam buat apa-apa saja, maka lepas pada tu tawakal Allah. Gitu. Bila sudah buat usaha baru tawakal. Itu orang beriman. Takwa dan tawakal. Wa tawakkal 'ala Allah, dan hendaklah kamu bertawakal dalam apabila seluruh urusan tabligh ini kamu sudah buat kepada manusia, maka bertawakallah pada Allah, akan hasilnya tawakallah. Hasil ke apa, kau berjaya ke tidak ke, itu serah pada Tuhan lah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Ta'ala tu, cukuplah kamu dengan Allah Ta'ala sebagai penjaga, sebagai tempat bergantung harap. Jaga, wakil, macam-macam lah. Iaitu daripada cerita saya dari tahun 2010 yang saya belajar dengan ustaz saya ya. Daripada sini ialah tidak ada kuasa syafaat boleh diberi kepada siapa-siapa melainkan orang yang taat pada tauhid. Orang yang itu saja yang dapat syafaat, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun kalimahnya la ilaha illallah. Nah, ataupun kalimah lain dia kata alla ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu puja, kamu ibadat, kamu sembah, kamu doa melainkan kepada Allah juga. Ayat ke-4. Ma ja'alallahu li rijalin min qalbayni fi hawfihi fi jawfihi. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan bagi satu orang lelaki itu dalam hatinya ada dua hati. Dalam hati dia tu ada dua hati. Dua hati dalam dadanya lah. Mana dia kata bahasa Arabnya ada dua hati dalam dadanya. Mana yang dada dia ada dua hati. Tuhan tak buat manusia ni ada dua hati. Memang Tuhan tak buat dua hati, tetapi maksud ayatnya ialah tidak Allah Ta'ala buat bagi satu orang mana-mana lelaki, maka dia mesti itikad pada satu perkara ya. Dia tidak ada itikad dua perkara.
Dua tak ada, dia satu je. Dia nak percaya pada Allah ke dia tidak? Gitu ya. Ha? Dia percaya pada Allah atau tidak? Dia tidak kata percaya pada Allah pun percaya, tak percaya pada Allah pun tak ada juga. Tidak, dia tidak gitu. Nah, tidak ada dua hati di dalam dada manusia. Dia percaya pada Islam tapi dia tak percaya pada Islam. Tak ada gitu. Dia memang asal tak percaya. Jadi kalau munafik tu dia berpura-pura Islam. Dia percaya tapi dia yakin. Hak tu ada lah gitu. Tapi kalau percaya dua-dua tu tak ada. Dia tak ada berat sebelah, tak ada. Apa sama-sama berat, tak ada. Nah, aku yakin apa semua tu ada, gerik lah tu, waktu gerik. Nah, mana dalam hati dia kafir ada, Islam ada. Dia tak ada gitu. Dia mesti satu ya. Dia ada satu. Mana kalau dia buat syirik, tak habis kita. Puasa, solat, haji apa semua batal habis. Nah, kalau dia Islam, apa dosa semua sekali pula. Gitu kan? Dia satu ya. Wa ma ja'ala azwajakum dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan isteri-isteri kamu tu, pada isteri-isteri kamu tu allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan isteri-isteri kamu yang kamu katakan zihar tu, ziharu minhu ummah, iaitu belakang zihar tu maknanya belakang kamu tu seperti belakang mak aku. Mana punggung kamu seperti punggung mak aku. Tidak Allah Ta'ala jadikan oleh kerana kamu kata tu dia jadi punggung bini kamu tu seperti punggung mak kamu, benar dah. Cuma kata-kata kamu saja. Nah, ni hazihar ni, ada zihar dalam surah ni. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan anak-anak angkat kamu tu macam anak sebenar kamu. Allah Ta'ala tak ajar gitu. Ada tertinggal poin sikit ni. Ambil ayat balik, atas balik. Ma ja'alallahu li rijal uli rajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan satu lelaki itu dalamnya ada dua perasaan dalam hati, ada dua perasaan dalam dadanya, iaitu kasih pada Allah ataupun dia kasih pada ajaran tubuh dia, gitu kan? Betul. Kasih pada ajaran Allah ataupun dia tu kasih kepada ajaran tubuh dia. Betul ya? Dia campur-campur pun dia mesti berat sebelah, mesti berat. Nah, kalau dia Allah pun dia ikut, ajaran Nabi pun dia ikut, ajaran tubuh dia pun dia ikut, campur sekali, dia sebenar sekali dia sudah tak ikut dah. Dia gitu. Nah, dia kira tak ikut dah. Baik. Wa ma ja'ala azwajakum, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan isteri kamu tu allati tudahiruna minhunna ummahatikum, seperti yang kamu anggap punggung-punggung mereka tu seperti punggung-punggung mak kamu tu. Bukan gitu. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan anak-anak kakak kamu tu macam anak sebenar kamu. Zalikum qaulukum, yang demikian itu kata-kata kamu saja. Bi afwahihim, daripada lidah-lidah ataupun daripada mulut-mulut kamu saja. Bukan boleh jadi. Maknanya, maksudnya sini ialah kata-kata ni tidak boleh merubah hukum. Kata-kata ni, niat, kata-kata apa semua tu tidak boleh ubah hukum, tak boleh.
Hukum boleh hukum tertakluk daripada wahyu. Hukum mesti takluk pada wahyu. Wallahu yaqulul haqqa, dan Allah Ta'ala itu berkata dengan hukum yang sebenar. Wa huwa yahdi sabil, dan dialah yang memimpin kepada jalan yang betul. Ud'uhum li'abaihim. Mulai hari ini hukum berkenaan dengan anak angkat. Ini ayat ni hukum pada anak angkat. Mulai hari ini ud'uhum, panggillah mereka li'abaihim, dengan nama bapa-bapa mereka. Wa aqsatu indallah, yang demikian itu adalah yang paling adil di sisi Allah. Paling adil di sisi Allah. Jadi daripada hadis Nabi SAW, satu orang yang tak ubah nama bin tu, nama yang dia bin kata nama dia tu kepada nama bapa-bapa anak angkat dia tu, maka dia tu tak masuk syurga. Kalau dia kata, tak apa tu murtad pula, langgar hadis Nabi, murtad pula. Nabi suruh tukar ayat Quran apa kata, Nabi pun kata dia tak percaya apa, atau dia kata undang-undang dia lebih baik. Kufur pula. Macam pesaka juga lah, pesakanya ada pesaka faraid tu, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Percaya, tapi kita nak bagi sama rata pasal kita molek sikit. Kufur, tak ada pasal-pasal. Yang kita punya lebih baik, kufur. Pasal Tuhan buat tu daripada Quran dah, kita tak nak terima. Kalau yang berlakunya masalahnya degil ni, bila dia benda tu berlaku dah pada dia, bila kita beritahu tu dia nak marah. Gini, kita benda tu sudah berlaku. Misalnya pesaka tu sudah dibagi dah lah. Lepas tu saya beritahu atau orang lain beritahu. Tak payah melenting lah, ada kita silap kan. Kita pun tak tahu waktu tu. Maka jangan melenting lah. Bila melenting tu, langgar ayat Quran pula. Kufur tak pasal-pasal. Faham? Jadi bila kita dah tahu, kita dah bahagi bukan cara Tuhan ajar dalam Quran ni, maka terus istighfar pada Tuhan je lah. Allah, jangan degil sudah. Wahyu ni dengar tak? Faham? Terima ke tak? Tak kufur. Dengar, faham? Terima ke tak? Tak kufur. Yelah betul ya. Tak nanti semua berhala kufur ni. Dia apa? Dia bila benda yang gini, kita oleh kerana kita dah silap ya. Silap tak ada masalah apa. Dan kita tak tahu. Kita tak belajar. Sekarang ni ada orang beritahu. Jangan marahlah pada postman-nya. Alah. Marah ke postman, berat dia. Dia tu kampung ya. Okey nah. Dah ayatnya. Fa illam ta'lamu, maka jika mereka tak tahu abna'ahu, bapa-bapa anak angkat dia tu, jika dia tak tahu, oleh kerana lama dah bila ni daripada kecil lagi, dan nama bapa dia tak tahu bapa dia nama apa, maka mulai hari itu panggillah budak tu dengan bi ikhwanukum, dengan sebagai panggil saudara kamu, panggilan saudara kamu lah. Malaysia ni bubuh nama Abdullah, Razak pun boleh dah. Razak nama Allah Ta'ala juga boleh nama Razak apa nama Abdullah lah.
Dia tak tahu nama apa, panggil nama Abdul lah. Gitu, boleh lah. Itu pun ikhtiar lah. Pasal tak tahu nama kan. Fiddin dalam agama. Pasal dia ni saudara kamu seagama. Wa mawalihim wa mawalikum. Dan maula-maula kamu, iaitu pelindung-pelindung. Apa yang kamu melindungi dia dulu. Budak-budak tu kamu yang lindung dia dulu. Bawa jaga kamu lah. Mawalikum. Walaysa alaikum junahun. Tidak ada dosa ke atas kamu. Fima akhtatum, kerana kamu tak tahu. Tuhan kata dah ni, kalau tak tahu tu tak ada masalah lah. Tak ada salah, tak salah Tuhan kata. Dah tak tahu. Dah beda, lama dah, beranak dah orang tu. Boleh anak dah. Tapi baru tahu kena tukar juga. Tak boleh. Kerana tak tahu. Fima akhtatum bihi, terhadap apa yang kamu tak tahu tentangnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi Allah Ta'ala akan buat kira salah jika kamu sengaja buat benda tu kosak dengan hati. Kosak dengan hati sengaja, tak boleh, salah. Tuhan kira salah apabila kamu kosak dalam hati. Maknanya hati tak nak terima, dosa. Pasal Tuhan tahu dalam hati tu. Jadi nama-nama seagamanya macam Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, wa mawalikum, dan maula-maula, iaitu dengan sebut nama maula-maula kamu lah. Jadi tidak boleh kita tak terima ni. Kalau tak terima tu dosa. Daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, kami selalu memanggil Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi ni, dengan nama Zaid bin Muhammad. Itu berlangsung sampailah turun ayat kelima ni. Tak tahu lama tak lama. Sampai turun ayat ni baru tukar nama. Daripada hadis Bukhari. Mana peristiwa ni Nabi sendiri lah dah. Nabi sendiri. Sampai turun ayat kelima ni barulah Nabi tukar nama pada Zaid bin Harithah. Mengikut hadis Bukhari. Abu Tahir pula meriwayatkan daripada Sana', daripada Ibnu Abbas, bahawa ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Harithah yang dijadikan Nabi sebagai anak angkat. Orang saat itu selalu memanggilnya Zaid bin Muhammad atau Zaid anak lelaki Muhammad. Lalu Allah melarang mereka untuk melakukannya. Hadis Bukhari kata, siapa tu ayat ni? Turun di Madinah. Nabi pun tak, Nabi pun tu dah tak tahu kan. Kita hukum, Allah yang buat hukum. Jadi kita bila Allah buat hukum, kita kena ikut je lah. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala tu adalah dia tu Maha Pengampun pada siapa-siapa yang berasa bersalah tu, minta ampun cepat. Ar-Rahim, amat Rahimah, sangat belah kesian kepada hamba-hambanya yang bertaubat tadi. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Ayat ni perintah pada orang beriman pula. Ayat ni perintah pada orang beriman. Ayat tadi perintah kepada
Nabi. Nah, Nabi dan juga kita juga lah. Ini pula perintah pada kita orang beriman. Perintah yang pertama daripada 7 perintah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusikum. Nabi itu lebih utama terhadap seluruh umat Islam, orang-orang beriman, min anfusihim, lebih daripada diri-diri mereka sendiri. Mana apabila hal kerja Nabi ni kena utama kerja Nabi lagi daripada urusan diri dia sendiri. Ni masalah besar. Ini catatan. wa azwajuhu, dan istri Nabi itu, istri Nabi itu ummahatuhum, adalah mak-mak ibu-ibu mereka dari segi kehormatan. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka dari segi hormat. Dari segi hormat. Ada dalam riwayat kata, dia tengok ada seorang sahabat tu, dia tengok Siti Aisyah. Dia kata kalau Nabi wafat nak kahwin Siti Aisyah. Antara lainnya ayat ni turun gitulah. Mana isteri-isteri Nabi itu ada surah lain. Isteri-isteri Nabi itu tidak boleh dikahwin lagi lah. Apa benda tu? Oleh siapa-siapa. Tak boleh lah. Pasal ada orang dia biasa ialah dah mati kahwin gitu kan. Bini tu guru, tak ada masalah apa. Jadi Tuhan larang, adalah surah lain tu ada. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang ada hubungan kerabat, setengah mereka diutamakan atas setengah yang lain dalam kitab Quran. Dalam kitab Allah ni ada tertera dalam kitab Quran, ada tertera dalam hadis lah. Minal mu'minin wal mujahidin wal muhajirin, daripada kalangan orang-orang yang beriman dan muhajirin. Illa, melainkan. Ini dari segi pesaka ya ni. Dari segi pesaka adalah catatan sikit. Illa antaf'alu, melainkan jika kamu nak lakukan ila awliyaikum, terhadap melainkan kecuali kamu nak berbuat baik dengan awliyaikum ma'rufa, iaitu orang kepada saudara-saudara kamu seagama, dengan cara yang baik, yang ada dalam Quran. Iaitu apa dia? Kita beri wasiat. Dia tak ada dalam hukum faraid, dia tidak ada hak nak terima pusaka, tapi kita nak beri juga ke dia, maka kita boleh beri wasiat. Ada dalam surah Baqarah, tak silap saya, boleh beri wasiat lah kepada siapa-siapa nak beri sebanyak 1/3 daripada harta, paling maksimal. Kadzalika jazaa kana dzalika fil kitab mastura. Yang demikian itu adalah setiap tertera dalam kitab Quran. Sudah tertera, sudah tertulis dah dalam
dalam kitab Quran ni. Jadi hukum ni tidak boleh berubah. Jadi daripada apa yang kita baca ayat ni ialah hukum tidak boleh berubah hanya dengan kata-kata saja. Kata-kata tu tak boleh berubah hukum. Tak apa kita boleh hantar pahala. Dia tak jadi ubah hukum. Tidak boleh berubah hukum kerana dengan kata-kata manusia. Jadi kata anak angkat tu nak kata sebagai anak sendiri tu boleh lah. Nak kata mulut saja tu boleh lah. Kalau bertanya anak, siapa ni anak saya? Boleh lah nak kata gitu tu. Tapi sebenarnya dia anak angkat. Okey. Kata tu bukan kata maksud anak sendiri. Tapi dah bila orang tanya dia kata dia kata anak dia. Gitu lah. Dah. Tapi bila orang tanya, dah anak ni anak mana ni? Ni anak angkat saya. Baru cerita. Boleh lah gitu. Tapi setakat nak kata anak sendiri itu tak betul. Pasal dia bukan anak kita. Ataupun apa saja orang bercakap habidah ke apa ke, benda ni boleh buat. Boleh buat nak kata mulut tu tak boleh. Dia mesti wahyu. Hukum ni mesti dengan wahyu. Iaitu ayat ke-3, ayat kedua. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika. Saja apa yang diwahyu kepada kamu oleh Tuhan kamu tu. Tu, ikut waktu. Tak nak ikut waktu tu pergi. Faham ke tak? Faham. Terima ke tak? Ada. Tak ada apa-apa. Mudah ya dia. Ni ayat ni kata man amila salihah fali nafsi. Apa saja yang kamu lakukan, buat sama salih tu dasar untuk diri kamu. Wa man asaf alaiha, siapa dia buat dosa, dia tanggung. Faham dia? Faham. Jadi boleh hantar pahala orang mati? Tak boleh dah ni kata. Siapa dia buat amal salih untuk diri dia, siapa buat dosa untuk diri dia. Jadi awak nak tukar kepada saya buat pahala tapi saya nak kirim. Tu langkah ayat ni. Faham ke tak ayat ni? Faham? Terima ke tak? Tak. Kufur. Sakit telinga dengan senyap belakang dah dalam grup tu senyap habis dah. Tak ada dah. Kau pelik-pelik tak ada dah. Dah payah. Masa saya sama dia fikir tak jadi. Ni cerita betul sebenarnya. Awak tak nak percaya tak apa. Macam kita semaya ajak kan. Semaya ajak surah Amir Ghafir. Orang tu ustaz tanya Allah, macam mana ustaz ni orang tak setuju mendapat ustaz ni? Betul tak setuju? Tak ada. Faham ke tak? Faham. Percaya ke tak? Tak. Faham ke tak? Faham. Setuju ke tak? Tak. Ada tu degil tu saya tak kata tu saya tulis gitu tak gitu ya. Degil tu apa dia mana degil? Degil tu kufur. Faham ke tak? Faham. Faham Faham. Terima ke tak? Tak. Ada. Mudah ya lah gitu ya. Dia kata mudah ustaz. Lah, awak tak percaya. Ni ayat Quran ada ni? Ya. Faham ke tak? Faham. Terima ke tak? Tak. Tak. Pasal saya nak kata macam mana? Lepas tu mari kitab ni. Lah. Bawa mari kitab lah Quran. Allah pelik sungguh. Waktu pelik sekali ya. Bawa mari kitab yang ditulis oleh manusia, nak lawan Quran. Tak kira. Itu salah itu. Video kecil. Bohong sih bukan. Okey. Okey, ayat ke Ayat ke-7. Ayat ke-7 surah Al-Ahzab. Muka surah 419. Muka surah 419. Ada satu lagi ni. Ni ambil satu lagi. Ada lagi.
Baik, ini ayat ni pula. Ayat ni pula ialah berkenaan dengan Yahudi Bani Quraidah. Baik, ini ialah keadaan berlakunya tentang peperangan. Nak masuk dah berkenaan peperangan Al-Ahzab, ayat ke-7. Ayat ke-7 ialah ayat ke-7 surah Al-Ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyina namithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi. Perjanjian apa ni? Tahu? Tak tahu? Tuhan ambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi. Perjanjian apa? Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, puja, ibadat melainkan kepada Allah juga. Itu janji supaya nabi ni, semua nabi-nabi sebar. Janji tu. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, puja, ibadat, zikir, doa, apa semua melainkan terus kepada Allah Ta'ala saja. Tak boleh kepada orang lain, tak boleh. Tu perintah kepada semua nabi. Maksudnya nabi-nabi ni akan ditanya. Akan ditanya apa dia? Di akhirat besok akan ditanya. Iaitu sebar tauhid ni tanpa sembunyi dan kena beritahu dengan detail. Tidak boleh beritahu, tidak boleh nak cerita sikit-sikit, tak boleh. Kena beritahu dengan detail. Kena beritahu dengan detail. Iaitu ajak semua manusia supaya, dan jangan tertinggal seorang pun. Mesti beritahu semua ayat Quran, semua perintah Allah kepada semua manusia. Tu janji tu semua nabi-nabi. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi, iaitu untuk sebar risalah tauhid ni. Allah ta'budu illallah wa la tusyrik bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu buat syirik pada dengan segala sesuatu apapun terhadap Allah. Ayat tu ada banyak dalam Quran. Iaitu Tuhan kata kepada nabi-nabi dulu, ya seluruh nabi-nabi dulu. Wa minka, dan juga daripada kamu Muhammad. Kamu ka tu rujuk pada Nabi Muhammad. Wa min Nuhin, dan daripada Nabi Nuh. Tuhan ambil perjanjian Nabi Nuh juga. Wa Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa ibn Maryam, dan Isa anak Maryam. Iaitu 5 rasul ulul azmi. 5 rasul yang mempunyai kecekalan diuji dengan kuat. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami ambil perjanjian di antara daripada mereka tu dengan perjanjian yang sungguh-sungguh. Dengan perjanjian yang sungguh-sungguh kena buat. Iaitu semua nabi-nabi ni tidak boleh tidak kena beritahu yang ni. Jadi daripada nabi-nabi itu, ada nabi-nabi yang balik jumpa Allah tu seorang diri, tak ada nombor seorang daripada hadis nabi. Ada yang balik jumpa Tuhan satu orang saja. Nabi Lut dengan anak perempuan dia 2 orang. Nabi Ibrahim beberapa orang saja. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammadnya yang ramai sekali. 80 saf. Daripada 120 saf yang masuk surga. 80 tu saf umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah kami ni yang daripada 80 tu lah. Dan ada yang mana semua nabi-nabi ni diuji
dengan berbagai-bagai ujian. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammadnya pula mesti ambil hijrah ni juga lah, supaya satu hari orang-orang Hindu tu akan masuk Islam, orang Cina masuk Islam, Kristian masuk Islam, supaya satu hari kita seperti mana kita kata sekarang ni, nasib baiklah kita, tok nenek kita dulu yang Hindu tu ada orang yang sepak agama pada mereka menyebabkan kita sekarang ni Islam. Jadi supaya satu hari anak-anak orang Cina, anak-anak orang Hindu tu akan kata, nasib baiklah ada satu kumpulan manusia yang ajak tok nenek kita masuk Islam menyebabkan kita orang Islam. Baik. Yas'al as-sadiqina an sidqihim, supaya di akhirat besok, masa ayat ni ayat akhirat, supaya kamu di akhirat besok tidak akan supaya Allah Ta'ala dapat tanya di akhirat besok, siapa yang jujur terhadap sidqihim, ya, terhadap janji dia, kebenaran yang dia bawa, iaitu kejujuran dia sebar risalah. Supaya satu hari Allah Ta'ala akan tanya. Memang dia tanya ni, memang dia tanya, tiap seorang daripada kita akan tanya. Daripada hadis Nabi, lafaz sebenar saya tak ingat, maksudnya ingat kan? Iaitu Tuhan tanya selepas pada bercara siap belaka sudah belaka, maka dia bertanya, daripada umur yang aku beri pada kamu ni, apa yang kamu buat pada aku? Dia tanya umur. Kita betul dia jawab. Dia bertanya, dalam sehari ni tak ada ke apa kamu buat pada aku? Tak ada jawab juga. Maksud buat untuk aku ni ialah buat untuk agama dia. Apa yang kamu buat untuk agama aku seumur hidup atau muka bumi ni? Apa yang kamu buat untuk aku? Tak boleh jawab tu. Itu masa, dia panggil itu masa. Kemudian dia tanya dari segi ilmu. Ilmu yang aku beri kepada kamu jadi orang Islam tu, apa yang kamu buat untuk aku? Mana apa yang kamu buat untuk bela agamaku? Kita pun tak jawab juga, tak jawab juga. Lepas tu dia pun tanya dari segi harta. Dan harta yang aku beri pada kamu tu, apa yang kamu buat untuk aku? Tak ada juga, tak ada juga. Tak ada juga, tak ada poin dah lah. Tak ada poin. Jadi kamu hidup ni untuk apa? Kamu hidup ni untuk apa? Nak masuk surga aku ya? Orang lain kafir tu ikut dia, dia nak kafir nak apa ikut dia. Asalkan kamu boleh masuk surga. Lagu tu lah. Tidak gitu. Tidak gitulah. Saya takut kena tanya ni. Selepas saya tahu ni, saya takut kena tanya ni. Saya takut tak boleh jawab. Wa'adda lil kafirin adzaban alima, dan kami sediakan khas kepada orang yang engkar pada ajakan tauhid ni azab yang pedih. Ada dua makna ni sini ni. Dan kami sediakan bagi orang yang engkar. Kafir ni mana engkar? Nah, kafir ni mana engkar? Jadi kalau engkar ni engkar sebar, tak masalah. Engkar sebar ni dia pergi ke satu bab lain, iaitu dia panggil munafik. Jadi wa'adda lil kafirin adzaban alima, dan kami sediakan khas bagi orang kafir, iaitu orang yang engkar tauhid. Mula-mula kali tafsir mula-mula engkar tauhid, mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadat, dalam berdoa, dalam apa saja. Nah, waktu azab yang pedih, waktu faham dah. Ni pula, ni ayat ni, ayat soalannya Tuhan tanya supaya Allah Ta'ala boleh tanya siapa yang jujur dalam janji dia nak sebar ni. Jujur. Lepas tu Tuhan kata wa'adda lil kafirin, dan kami sediakan khas bagi orang yang engkar. Kafir itu mana engkar? Engkar kepada sebar. Kalau engkar kepada sebar tu sudah.
Nanti kita akan tengok buka surah Al-Baqarah ayat 214. Ini dia. Surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Muka surat 33. Muka surat 33. Ayat ni sedap baca ni. Sedap nak baca dia. Ayat ni sedap nak baca dia ni. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu sangka bahawa kesannya kamu boleh masuk syurga aku mudah-mudah kah? Surah Al-Baqarah muka surat 33. Muka surat 33 ayat ke 214. Am hasibtum, apakah kamu menyangka an tadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga aku mudah-mudah kah? Dia kata gitu tu pasal apa? Pasal ayat berikutnya ada. Apa dia? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan belum datang lagi pada kamu seperti cobaan, ujian yang diberi kepada orang-orang yang telah mati dahulu sebelum ada kamu. Siapa dia mereka tu? Masathumul ba'sa wad dharra. Mereka dulu yang sebar tauhid ni ditimpa oleh ba'sa, kesempitan hidup. Kesempitan hidup. Kerana sebar agama ni macam-macam ni, macam-macam ni. Ada duitnya, tak ada apanya, macam-macam kena. Wadharra, dan bala bencana. Bala bencana. Wazulzilu, dan digoncangkan hati dia tu dengan goncangan yang kuat. Hatta yaqulal rasul, sehinggalah rasul tu berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, bila lah Allah Ta'ala nak tolong ni. Dia bukan kata dia tak percaya tu, kerana lama sangat kena uji tu, sehingga dia kata bila lah Tuhan janji ni, bila lah nak mari. Pasal letih sangat tunggu. Kalau awak tafsir lagu lain, salah. Tu mata Nasrullah tu tafsir lagu lain, sudah salah. Nah, dia bukan tak percaya ni, dia kena lama. Nabi ni gali parit Khandaq ni, awak tahu macam mana ni? Masa tu miskin, makanan tak ada. Miskin tu satu, miskin makanan ada tak apa, ni miskin makanan pula tak ada. Lepas tu kena gali parit. Musuh nak mari ni 12,000 orang nak mari ni. Sahabat Nabi nya 1,000. Maka mesyuarat lah, punya mesyuarat, nak buatlah, nah, buat pagi. Nanti kita baca habis ni. Ala ketahuilah, inna nasrullahi qarib, bahawasanya pertolongan Allah Ta'ala tu dekat. Allah Ta'ala janji, siapa-siapa yang tolong agama aku, pasti aku tolong dia. Tu janji Allah, tu janji dia. Dan ayat tu ada beberapa kali keluar dari Quran. Jadi maknanya tak sebar tauhid ni ada masalah besar. Awak ingat solat, puasa, zakat, haji tu gitu lah agama ni, gitu ya kak? Awak buat solat dah, puasa dah, zakat, haji semua sekali, semua beres, bakal baik semua, zina dah, minara dah, apa semua okey. Betul kak? Orang kafir mati masuk neraka tu tak apa kak? Tak akan ditanya kak? Daripada hadis Nabi, sahabat-sahabat kata, kami tidak akan balik ke rumah, melainkan kami akan kata kepada orang yang kafir itu, dia akan masuk neraka kalau tak masuk Islam. Maknanya jumpa siapa-siapa sebar, jumpa siapa sebar. Dan semalam baliklah seorang daripada rakan kita yang sudah mengislamkan 500 orang tu di Sabah tu. 500 tu apa saya ngajar semalam. Malam hari. 500 dia ajak orang Kristian dan orang etis masuk Islam. Balik tu start kerja pula dah. Siapa tu kerja dah?
Masuk rumah pula dah. Tak tahu, tak baca lagi pula ni. Dia belajar dengan saya baru 3 surah. 3 surah. Sudah mengislamkan 500 orang. Orang kafir terus ni orangnya. Ni pula. Dia masuk rumah orang Kristian ketuk dia ni. Boleh cakap kau? Masuk dari rumah orang Kristian. Ajak tuan rumah tu masuk Islam. Dia masuk Islam sungguh. Oh, pelik sungguh kan. La ilaha illallah. Masya Allah, Tuhan lah beri kepada dia lah. Orangnya petani ya. Petani ya dia, tanam pisang. Pakai motosikal tanam pisang. Kita dia ada berapa perkara kita ada. Dia hanya pakai motosikal tanam pisang. Motosikal pula orang nakak. Lalu dia akan doa. Dia akan doa, ya Allah ya Tuhanku, mudahlah aku nak masuk mana-mana lah, minta dengan Allah Ta'ala kenderaan. Dia minta lalu baru dia gaul ni, dia beritahu ada orang beri kepada dia jeep semua. Berita sebelum hari. Bila doa tu makbul, maknanya Tuhan redha tu. Awak kena, tapi awak tak bagi cari dia mari dah sini. Patut tanya khabar dia, tanya macam mana dia tabligh orang. Saya nak ajak dia mari bulan depan pula. Nak ajar lagi, pasal banyak dia kena belajar. Banyak lagi dia tak reti, tapi dia sudah buat kerja. Baik, sambung lagi. Ayat ni ialah ayat berkenaan dengan perintah kepada orang mukmin. Perintah yang kedua daripada 7 perintah. Pada 7 perintah ni tu perintah yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Iaitu beriman sini oleh kerana tak disebut perkataan lain, makna beriman sini beriman sempurna. Bila dia tak disebut perkataan lain, makna orang ini beriman sempurna. Beriman sempurna ni apa makna iman? Iman ni makna tidak syirik. Kalau buat syirik batal semua sekali, automatik. Tidak boleh mengaku orang yang buat syirik pada Allah dia beriman, pasal dia kafir lama dah. Dan semua amal ibadat dia hancur walaupun dia solat tak tinggal. Iaitu seperti musyrikin Mekah. Daripada ayat ni ialah diuji dengan ujian yang getir ni. Mereka ni mereka ni akan diuji dengan ujian yang getir ni. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, berhenti dah buat syirik ni. Uzkuru nikmatallahi alaikum, kenangilah nikmat-nikmat Allah Ta'ala terhadap kamu. Iaitu apa dia? Bala. Iaitu nikmat apa Tuhan bagi pada awak? Iman. Dia yang lain semua dah. Ya iman tu besar sekali. Itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, perintah yang kedua ni, wahai orang-orang yang telah beriman. Uzkuru nikmatallahi alaikum, kenangilah nikmat-nikmat Tuhan kamu kepada kamu tu. Iaitu beri kepada kita iman. Ada lagi apa dia lagi? Dia beri pada awak. Saya tanya awak ni. Dia beri pada awak apa dia? Janganlah. Apa dia? Dia beri awak iman. Lepas tu dia beri apa kat awak lagi? Belajar Al-Quran. Iaitu dia beri hidayah untuk buka Quran. Dia beri hidayah. Sebabnya ada ramai tak beri. Ada. Sebab Quran ni hudan, dalam tu ada petunjuk. Tuhan beri petunjuk kepada Quran. Dengar Tuhan beri petunjuk kepada iman, pertama sekali pada Islam.
Kemudian daripada Islam tu dia beri petunjuk pada solat, pada puasa, pada apa semua petunjuk-petunjuk ni. Kemudian dia beri petunjuk besar. Apa dia? Petunjuk kepada belajar Quran. Petunjuk tu sudah diberi lama dah. Sehinggalah kita buka. Bila kita buka, dalam tu ada petunjuk lain. Iaitu apa dia? Hudan, dalam tu ada hudan. Bermakna dalam Quran tu ada berbagai-bagai petunjuk. Setiap hari petunjuk. Kalau belajar. Kalau tak belajar, petunjuk di situ. Dan warahmatan, suatu rahmat. Sekiranya petunjuk tu kita amalkan, iaitu kita amal tu diri kita amal kepada, beritahu kepada anak isteri kita, jiran-jiran tetangga. Maknanya apa dia? Amal dan sebar, baru dapat rahmat. Rahmat tu tiket ke syurga. Bukan, sebab tu dia kata tak boleh masuk masuk syurga dengan rahmat. Kan? Jadi hudan, dalam hudan tak ada petunjuk. Hudan tu petunjuk. Dalam petunjuk tu warahmatan, ada rahmat. Rahmat pula lil muttaqin, pada orang yang bertakwa, khas pada orang takwa. Iaitu khas kepada orang yang nak taat, khas kepada orang yang takut pada Allah. Lagi ada lagi lil muqinin, bagi orang yang yakin bahawasanya Allah Taala itu benar, Quran itu benar. Lagi lil mukminin, kepada khas bagi orang yang percaya bahawasanya semua ni benar. Ayat tu begitu, susul gitu. Lepas tu ayat lain bahawa mau satu nasihat apa semua tu huraian bagi Quran tu lagi. Nah, jadi kita ni berita ni tak ada orang beritahu kita ni masalah ni daripada dulu lagi ni. Saya supaya sehingga saya belajar tahu ni. Saya dah ingat dulu puasa, zakat, haji, talih, kuat apa semua fikir apa beres lah. Zina ada apa dak, minum arak dak, beres dah surga saya je. Dia ingatnya gitu. Rupanya jauh lagi. Lagi tajuk jauh. Kena tipu kau? Setan tu je lah. Jadi uzkuru ni. Jadi tu kenangan nikmat tu. Nikmat tu satu. Nikmat iaitu nikmat yang Tuhan sudah beri pada kita. Ya, daripada Quran ni tidak boleh masuk satu orang tu dalam agama Islam melainkan dengan izin Allah. Ayat Quran. Nak masuk Islam tu kena izin Allah Ta'ala ada. Siapa-siapa yang Tuhan sudah beri kepada dia Quran ni, ialah mereka ni orang yang Tuhan pilih dah ni. Oh ni lah kena saya selalu pesan ni. Siapa-siapa yang sudah mula belajar ni, mereka ni orang yang Tuhan pilih untuk kenal Quran tu. Maka dia kena jagalah. Mau jaga sungguh, belajar sungguh-sungguh sampai habis. Sekurang-kurangnya belajar sekali habis, apa dah. Ini masalah besarnya daripada pengalaman saya dan pengalaman Lasna. Ramainya bila belajar sampai setengah Quran, setengah 15 juz dia pun kerau. Tidak, saya tak ada apa-apa hilang. Tak tahu mana ni. Sungguh kata ni. Dia belajar sekali dengan saya. Ya awak belajar dengan saya bersumpah lah. Lupa. Paling banyak tu 15 juz tu ni tegak. Kau 15 juz. Lepas tu ni. Dia macam saya selalu beritahu je, belajar tafsir ni ada satu perkara yang awak kena buat, iaitu berkorban masa awak untuk belajar. Hak tu awak tak boleh nak buat tu. Tidak ada satu benda yang Tuhan nak daripada awaknya, ialah korban masa untuk tahu wahyu dia. Dia nak tahu awak betul-betul boleh buat ke tidak. Payah tu. Duit boleh cari, masa lah payah sekali. Saya cakap tu kan, saya dah beritahu lah, bukan nak masuk nak riak kawak, tidak lah. Saya belajar tu, saya berhenti semua kerja sehingga 4 tahun. Semua sekali. 7 hari seminggu belajar, 3 ustaz, 3 tempat berlainan, daripada Jetih, Tok Balik,
Kota Baru. 3 tempat. Serentak. 1 hari. 3 ustaz. Kadang-kadang 3 kelas ataupun 2 kelas 1 hari. 7 hari seminggu, 4 tahun. Awak dengar saya ni nampak gitu ya, tapi saya belajar ni 4 tahun straight. Tak ada kerja, tak ada apa. Cari makan pun tidak. Maka bolehlah saya sedikit sebanyak apa yang saya ada selain ni. Tu pun ada lagi, tak habis lagi. Dan 3 kita ada 4 kali tafsir Quran. Tuhan nak korban ya, korban masa. Saya belanja RM50 sehari. Awak cuba bayar 4 tahun, RM50 sehari. Dan saya tak ada kerja. Kadang-kadang tumpah orang tengah jalan berhenti. Tumpah sampai di Pasir Putih tu berhenti situ. Tunggu member mari ambil. Sampai tengah jalan, bolehkah kita berhenti makan karena saya tak makan lagi. Nak makan tak ada duit ni. Nak balik ke cerita pengalaman dulu lah. Kalau tak boleh korban hak ni, awak tidak berjaya. Tu ya. Ejahlah lagu mana pun. Madrasah ni saya sewa dah. Saya pun mari dah. Awak pun tak payah bayar 1 sen ke saya. Awak perlu buatnya ialah mari ialah. Kalau ada masa ustaz, mari kita 3 hari, saya nak belajar 3 hari. Ya 3 hari. Macam Ramlan tu mari 2 minggu, seminggu. Saya ajar dia seminggu. Dan orang lain tak nak. Awak macam mana? Saya akan ajar pada orang nak. Nak ajar pada tak nak macam mana? Tak boleh nak ajar pada orang tak nak. Bukan? Okey. Habis tu. Ayat ke? Ayat ke-10 dah. Ayat ke-10. Dah lagi dah 9. Baru sekat uzkuru nikmatallahi alaikum baru. Sekatu baru. Pasal tak hurai hak ni satu masalah. Nah. Ija'atkum junudun, iaitu ketika telah datang kepada kamu tentera-tentera. Ni start cerita surah cerita Azab ni, iaitu tentera-tentera bersekutu, terdiri daripada 3 kumpulan besar, iaitu pertama sekali dipimpin oleh Abu Sufyan, iaitu Quraisy, musyrikin. Yang kedua oleh munafik daripada kota Madinah sendiri. Yang ketiga ialah Yahudi Bani Quraizah, yang jadi dia pembiaya pada projek perang ni. Dia sponsor Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah ni 500 orang semua sekali kena bunuh. Pancung pada tu. Semua sekali. 500. Daripada umur 15 sampai tua sekali. Pancung semua sekali. Yang lelaki. Yahudi Bani Quraizah. Jadi jumlah mereka nya ialah lebih daripada penduduk Madinah. Penduduk Madinah 10,000. Mereka tu lebih kurang 12,000. Dan Nabi pada waktu tu dalam keadaan orang muslimin lah, dalam keadaan kelaparan, tak cukup makanan tak ada, miskin satu hal, makanan pula tak ada. Masa kena boykot ni, peristiwa ni berlaku 5 Hijrah, tahun 5 Hijrah. Nabi satu masa dia buat keputusan kali parit tu keliling Madinah. Parit tu lebar tak lebarnya, kuda yang paling laju sekali tak lepas lompat. Lebar parit tu kena kuda tak boleh lompat. Sini ke situ dah lebih lagi rasa tak. Kuda yang paling kuat sekali tu tak boleh lintah. Yang kedua, kalau kuda tu jatuh tak boleh naik.
Mana dalam. Lepas tu dalam sah. Lepas tu keliling Madinah ni, ada lagi kesan-kesan dia setengah-setengah parit tu masih ada lagi lah. Nah, ada lagi setengah-setengah tempat di Madinah tu ada lagi. Dan Nabi-nya bertahan saja sebab mereka ni berjumlah 1000 orang. Jadi daripada mula-mula Islam sampai 5 Hijrah, 18 tahun saya buat agama baru boleh 1000 orang. Baru boleh 1000. Nah. Jadi Nabi perintah suruh gali parit melalui mesyuarat. Salman Al-Farisi lah kata kita gali parit lah. Ni bela diri dah ni. Tak boleh nak buat apa, nak serai tak boleh dah, bela diri dah. Kok boleh hidup setengah-setengah gitu ya lah. Jadi masa start gali tu Nabi dalam keadaan lapar. Sahabat-sahabat dalam keadaan lapar. Jadi masa Nabi dah akad cangkul lah kalau kita tu. Sahabat tengok ada benda duduk di perut dia. Ada benda duduk di perut. Lalu sahabat buat lelok macam tersetup lah. Tersetup gitu. Setup tu ada batu yang Nabi ikat di perut. Pasal takut masuk angin. Pasal 3 hari dah tak makan. Sahabatnya sebiji dia. Nabi pun selak kain dia tu. Tengok di perut tu 2 biji batu satu. Letak di perut. Sahabatnya sebiji ya. Dia 2 pasal 3 hari tak makan. Gali parit tu. Maka dalam banyak-banyak tu ada satu tempat tu bila dia gali, sahabat gali tak boleh nak gali pasal tanah keras. Batu lah, tanah tu ada batu dalam. Lalu beritahu Nabi, lalu Nabi pun agak cangkul lah batu tu. Batu besar. Bila dia cangkul mula-mula tu keluar api. Lalu Nabi kata jatuh Parsi. Cangkul kali yang kedua keluar api pula. Lalu Nabi kata jatuh Rom. Maksudnya usaha gali parit tu Allah Ta'ala sudah buat keputusan bahawasanya Parsi ni akan jatuh. Tu mana dia. Usaha tu bukan perang pula lagi. Projek ni kalau buat benar, gitulah. Apa berani? Daripada hadis Nabi ada hadis tu. Nah. Lalu satu orang sahabat Nabi namanya Jabir radhiyallahu anhu. Dia ni dia jamah perut tadi katanya kalau tak silap saya dia jamah perut Nabi tu. Dia balik rumah tanya bini dia. Alah kak ni dia ada apa-apa kat rumah tu kita Allah saya suruh Nabi kita ni tak makan apa tu lagi tu. Gali parit tu orang lain tu satu hal lah. Nabi tu orang lain tak sekira lah orang lain 1000 orang no. Nabi tu ada apa-apa gandum tak ada. Ada sikit untuk 2-3 orang. Ada gandum sikit untuk 2-3 orang. Lalu bini dia kata ada anak kambing seekor. Dia pun pergi tengok betul-betul anak kambing. Lalu bini dia kata ginilah, aku panggil Nabi lah, tapi panggil sore 2 sudah lah, tak suruh beritahu lah pasal kambing, anak kambing kan. Sebelahnya anak kambing, yang dia beritahu lain lah, tak suruh beritahu lah, malu saya lah, kata bini dia. Nah, lalu dia pun masak sebelah masak. Jadi di uli roti kita memasak untuk anu kan. Lalu Jabir pergi panggil Nabi. Bisik ke Nabi, ya Rasulullah, adalah isteri saya sediakan makanan sikit. Ajaklah saya 2, tapi banyak tak boleh lah pasal tu sikit ya. Nabi pun bangun diri. Hai sahabat-sahabat semua, Jabir ajak pergi rumah belakang. Saya tadi ingat ada ni, tak ingat tadi. Jabir ajak pergi rumah belakang. Jabir dia tak kata apa. Dan bila Nabi kata, tak kata apa je. Sudah adalah. Balik ke rumah, masuk jumpa bini. Bini tanya macam mana? Rasulullah panggil semua. Allah, kamu malu aku, gini. Belakang dia tu ada Nabi. Nabi pun masuk
masuk dapur. Tengah dia bercakap tu, Nabi masuk, masuk dapur. Lalu pesan gini, biar saya yang bakar roti. Saya bakar roti, saya lala, saya bakar roti, saya yang cepok. Awak dia, awak bawa main letak bekas. Kui tahu siapa letak bekas, dia yang cepok. Roti dia yang bakar. Awak jadi dia bakar, dia bakar. Lepas tu pesan 10 orang sekali masuk, 10 satu grup sekali masuk. Siapa muak bilik rumah dia lah. Cepok. Maka habis, siapa kenyang semua sekali. Semua sekali kenyang bakar. Nabi tak akan lagi ni. Nabi tak akan lagi. Lalu Nabi beri kepada tuan rumah, beri pada jiran tetangga, barulah Nabi makan. Balance tu ada lagi. Balance makanan tu ada lagi. Gitu. Mukjizat lah. Nak beritahunya, lapar 1000 orang tu berhenti gali pagi pasal lapar. Baik-baik. Jadi kita ni dah gitulah dah. Aduh. Jadi dua hadis, satu dia buat tu keputusan jatuhnya Parsi pada hari itulah, jatuh Romnya itulah, dan Nabi tak tengok jatuhnya kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Peristiwa itu berlaku di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Jatuh dua kerajaan itu dalam semua sekali itu dalam tempoh dua khalifah itulah. Jadi balik pada cerita ni, ijja'atkum, ketika datang kepada kamu junudun, iaitu tentera-tentera musyrikin. Maka Allah Ta'ala kata ni, sekatu tu cerita lain. Tengok satu ayat sampai situ, mula-mula uzkuru nikmatil lati an'amtu alaikum tu satu. Yang kedua, ijja'atkum junudun, satulah, bab lain. Lepas tu bab lain pula, fa arsalna alaihim riha, kami utuskan ke atas mereka angin kencang yang bawa batu. Angin kencang dia ada bawa batu, bawa batu. Wajunu dan tentera mereka. Sini tentera mereka. Lam tarawnaha, dan tarauha, yang kamu tak nampaknya. Mengikut riwayat ada setengah-setengah sahabat tu ada tengok. Dalam perang Badar begitu. Yang mana yang dipukul oleh malaikat ni, orangnya hitam jadi hangus jadi hangus. Jadi mayat tu tak ada luka apa-apa tapi hangus. Tu pukul malaikat. Perang Badar ada di ni pada. Jadi peperangan tu berlaku sekejap ya sebenarnya. Peperangan sebenarnya berlaku sekejap ya. Nanti saya baca ayat ni, patut kita urai. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan adalah Allah Ta'ala apa yang mereka lakukan tu maha melihat. Iaitu akibat daripada percaya pada perintah Allah dan janji Allah Ta'ala ni, percaya pada perintah Nabi, janji Allah tu, maka Allah Ta'ala beri pertolongan. Iaitu gini, sahabat-sahabat Nabi ni 1000 orang ni adalah kira-kira yang paling ketal sekali lah. Jadi dalam dok sebar ajakan tauhid ni, kita kena senantiasa ingat cerita-cerita ni. Berlaku perang Ahzab ni, sebelum datang ribut tu, ada dua orang musyrikin yang beli kuda dan dilatih kuda tu untuk berperang Nabi ni. Dan dia ni, saya tak ingat nama, dia lompat, kuda dia tu boleh lompat litah parit. Dan dia challenge
siapa dia nak lawan. Masa mula-mula dia nak start perang, dia kira gitu dulu mula-mula. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali pergi. Lalu Sayyidina Ali pergi. Dia pun sekali dia tetak tu, Sayyidina Ali lompat, tetak tu sekali yang kuda-kuda, sekali putu dua. Orang tu dengan kuda-kuda sekali. Lepas tu seorang lagi mari. Ja'far bin Abi Talib tak silap. Tak ingat saya salah satu lagi. Orang tu challenge masuk mari, lompat balik lari semula. Keluar. Pasal ni putu dua dah ni. Dengan kuda-kuda yang sekali. Kena sini. Nak baru putus sekali dengan kuda. Yang ke lepas tu berlaku panah memanah. Yang ni, dan terkenalah satu orang sahabat Nabi, namanya Mu'az bin sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Ubadah ada seorang lagi. Ada dua orang Sa'ad. Satu Sa'ad bin Ubadah, satu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni ketua kaum Bani Aus. Satu lagi kaum Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, ketua kaum Ansar. Jadi dua-dua Sa'ad ni dulu berperang sama dia. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni terkena panah lengan kanan ke lengan kiri, tak ingat. Kena sini, kena pembuluh darah. Kena di lengan, kena pembuluh darah. Jadi zaman masa tu pembuluh darah ni tak reti nak jahit dah. Menyebabkan darah keluar dan dibalut. Balut tu jadi bukak mari keluar darah. Lalu Sa'ad ni berkemah dalam Masjid Nabawi. Dalam masjid dah. Jadi siapa nak ziarah di situ lah. Maknanya tunggu mati dah. Dan dibakar besi panah. Tapi tak mati. Orang darah tu tidak tertutup. Tak tutup ya, bro. Jadi tengah dia duduk kena balut dan duduk berkemah dalam masjid tu, Nabi dan sahabatnya balik dah lah, dah menang perang kan. Balik dah, harta ghanimah apa semua ambil bakar dah. Mula balik ke Madinah. Sampai tengah jalan, turun wahyu. Jibril kata, kamu dah balik dah. Kami melekat tak tukar uniform lagi ni. Tuan perintah suruh ada satu tempat lagi kena pergi ni. Mana Nabi kata? Tu Quraizah tu. Quraizah ni pergi asal dia tu. Oh ni beres dah ni. Pusing Mekah ni beres dah tu. Quraizah ni pula. Lalu sahabat Nabi kena ke Bani Quraizah, ke perkampungan dia. Dia ada rumah dan dia buat bangunan bawah tanah supaya dia pergi sekalian lah. Supaya tu. Ada pagar dan ada bawah tanah. Jadi nak serai tak boleh. Jadi Nabi terpaksa kepung selama sebulan. Kita sebulan, kata silap ya. Dan Nabi start tebang pokok, tamak sekeliling, bakar. Dan dia pun keluar daripada tu. Dia ada protokol duduk dalam tanah tu berbulan-bulan. Protokol dia. Lalu bila begitu nak damai, dia kata kami tak nak buat kira dengan kamu Muhammad. Kami nak buat kira dengan member kami dulu. Dia masa jahiliah dulu, Sa'ad bin Mu'az ni rakan kosi dia ialah dengan Yahudi Bani Quraizah ni. Sa'ad bin Ubadah pula rakan kosinya dengan Yahudi Bani Nadir. Dia tim tu. Macam UMNO dengan MCA, MSC, patipahnya dengan DAP gitulah, lebih kurang ialah. Kau salah saya kata. Lebih kurang gitu ialah, sama-sama penjahat kau. Marah dia kan. Tapi ceritanya ialah bila dua-dua ni masuk Islam,
agak-agak faham no ni kira kembali pada Islam belaka. Ada. Agak-agak gitulah. Nah, ada kan tinggalnya musyrik-musyrik Malaysia ialah tinggal lagi baru mudah buat kira. Jadi berlakunya ialah jadi Yahudi Bani Quraiza kata kami nak buat kira dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kami tak nak dengar kamu cakap. Kami nak bekah rakyat kongsi kamu. Dia keluar perintah kami ikut. Lalu Nabi pun hantarlah utusan ke Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan sakit tenang di masjid. Oleh kerana Nabi besar, usaha buat mari. Jauh juga tu, berkeloi juga tu nak sampai ke tempat dia daripada Madinah, daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Yahudi Bani Quraiza, perkampungan. Sampai situ Yahudi pun beritahu, Nabi beritahu, Nabi tak beritahu rancangan dia. Nabi tak beritahu rancangan dia. Akhirnya Nabi tak beritahu sah. Jadi Nabi kata mereka tu tunggu keputusan kamu ya Sa'ad. Dia pun tanya, macam mana kami dah dengar keputusan kamu? Kata Yahudi Bani Quraiza. Sa'ad pun kata, okey, keputusan saya mudah ya. Semua Yahudi yang lelaki daripada umur 15 sampai tua tu bunuh lelaki. Kalau perempuan ambil abdi semua, harta rapas semua. Dia pun balik. Nabi berkata, pendapat kamu seperti kehendak Allah. Nabi kata ke Sa'ad, pendapat kamu seperti kehendak Allah. Jadi kena bunuh 500 semua. Dan lain semua rampah jadi apa? Macam Yahudi Bani Nadir itu kena halau. Waktu kena halau, mati belakang tengah jalan itu waktu. Itu Bani Nadir. Ini Bani Quraiza. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ni bila balik ke Madinah tu mati. Jadi dahlah Nabi apa semua salat pada dia. Masa nak angkat mayat tu, gengai Sa'ad ni. Dah sakit sebulan lebih kan, darah keluar hari-hari, sakit sebulan lebih. Maka katanya beberapa orang mulut selepas, ni geng-geng ni masuk neraka ni. Geng-geng ni ahli neraka. Ada mulut selepas. Kita pulanya kalau beratnya ahli neraka tak? Tak betul belaka. Dengan pendapat manusia tu tak betul. Jadi Melayunya kalau berat ahli neraka, kalau Arabnya pula kalau geng-geng ahli neraka. Dia berat banyak ibadat pula. Mula. Lalu Nabi kata, dengar ke Nabi, lalu Nabi kata, tahukah kamu tidak ada satu orang yang mati yang bergegak tiang aras melainkan matinya Sa'ad bin Mu'adz. Tidak ada manusia, Nabi atau Rasul yang mati yang gegak aras tu. Tiang aras tu gegak, mereka mati yang Sa'ad bin Mu'adz. Awak tahu dia punya sifat dia macam mana? Tak tahu. Kena tahu sahabat Nabi ni anak murid ni kena tahu. Nak kenal Nabi kena kenal anak murid dia. Siapa dia? Sahabat dia. Sa'ad bin Mu'adz ni masa dia masuk Islam tu, dia pun kata, dia balik ke anak buah dia, dia kata, siapa-siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah member aku. Siapa tak mengucap sama betul musuh aku. Tak ada apa-apa. Dia pun keluar. Petang tu semua masuk Islam lah. Termasuklah munafik lah. Munafik pun termasuk masuk Islam. Masa Sa'ad kata gitu. Itu yang jadi munafik tu. Begitu juga dia dengan Bani kaum Aus, Khazrah satu lagi pun gitu juga lah. Yang mana yang tak nak masuk Islam tu dia jadi munafik. Wallahu a'lam. Kita sama Malaysia. Malaysia. Tak ada gelang Malaysia. Minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa a'tina kami terimalah usaha kami belajar ni. Wansurna, bantulah kami faham agamamu ya Allah. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tu 30 minit. Nak hari ni pukul 10.30. Kalau pukul 10 boleh betul.
Mana tak tahu? Malaysia tak tahu lagi. Malaysia tak tahu lagi. Nanti kalau Malaysia tak ada program, saya masuk dalam itu, kita sambung kelas Malaysia lah. Kalau tak ada siapa panggil Malaysia, kita sambung. Nah, lusa tu kata silapnya, lusa tu sungai besar dengan sungai besar dengan Sabak berenang satu hari. Lusa ayah hak Apa ini? ayah hak hari Sabtu ada kelas di Bukit Subang, di Bukit Subang, di Dewan dekat rumah saya. Dia orang buat kelas baru start lah surah Al-Baqarah.